السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Apa khabar sidang penonton setia? Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia izin daripada Allah, kita kembali bersiaran secara langsung pada pagi ini untuk edisi 11 Januari 2024 hari Khamis bersamaan dengan 29 Jamadil Akhir 1445 Hijri. Dan sebagaimana biasa, bila mana hari Khamis ni jarang kita live, tapi kita kembali bersiaran secara langsung dan kita bawakan kepada anda satu tajuk yang cukup menarik untuk kita kongsikan, kita kupas dan juga kita bahaskan pada pagi ini, iaitu wangian syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang bakal kita bicarakan pada pagi ini semestinya bukan saya yang akan kongsikan kepada anda. Saya hanya pemudah cara sahaja. Kita bawakan ke studio bintang ilmuwan, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Ada bau kuda Ustaz. Bau apa? Bau kuda baru. Allahu Akbar. Nikmat tu Ustaz, nikmat tu. Kena buka plastik. Kena buka plastik tu Ustaz. Jangan lupa bagi saya try juga. Oh, kan? tu nah. InsyaAllah. Dan semestinya kepada para penonton yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu wa taala, saya akan bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail. Panjang lebar kita akan kongsikan, bicarakan topik wangian syurga pada pagi ini, dan tidak lengkap jika kita tidak raikan soalan dan juga kemusykilan. Jadi mungkin kepada anda para penonton yang mempunyai sebarang soalan dan juga kemusykilan yang berkaitan topik kita pada pagi ini, wangian syurga, anda juga boleh hantarkan menerusi Facebook Tanyalah Ustaz TV3, hantarkan ataupun komen pada poster yang kita siarkan, yang kita paparkan. Dan juga anda boleh mengikuti kami menerusi live Facebook di Tanyalah Ustaz TV3, dan juga secara langsung menerusi TV3 dan juga TV9. Di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi, jadi terus kekal menonton sehingga ke hujung siaran insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, bila sebut tentang wangian syurga ni, wangi-wangi ni, salah satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, iaitu nikmat bau Ustaz. Jadi orang kata apa, bila sebut bau ni, di dunia ni macam-macam bauan, wangian dan sebagainya, itu juga satu nikmat yang besar Ustaz. Saya duduk di sini pun saya dapat bau perfume Ustaz tu. Baik, tapi nak sebutnya, bila sebut bau ni, wangian syurga tajuk yang bakal kita bicarakan pada pagi ini. Sebelum saya serahkan sebagai mukadimah, mungkin ada Ustaz nak kongsikan kepada para penonton pada pagi ini. Kita nak ajaklah Ustaz kepada para penonton yang menonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini, anda juga boleh mengikuti dan juga tonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini menerusi HD di www.tonton.com.my Ustaz. Jadi wangian syurga Ustaz, satu nikmat yang besar Allah Ta'ala bagi kepada kita di dunia lagi. Bauan, wangian dan sebagainya. Mungkin ada sesuatu yang Ustaz nak kongsikan kepada para penonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal jannah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih pada adinda saya Dai Ana. Lama tak jumpa. Makin jumpa makin nampak berisi. Berisi ilmunya, berisi zat-zatnya. Dan juga pada
seluruh para penonton, pelbagai lapisan masyarakat, para pemimpin, alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, mak saya dan juga Umi sekalian, sekeluarga tersayang, moga dirahmati Allah, dan semua kru penerbitan Tanyalah Ustaz, moga-moga dirahmati Allah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebut tentang syurga, ia merupakan satu kemuncak nikmat yang kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala saban solat, saban waktu dan saban ibadah. Hujungnya mesti kita minta, ya Allah, kurniakanlah pada kami syurga. Ataupun dalam salah satu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin. Nabi SAW mengajarkan doa, ya Allah, kami memohon kepadamu syurga dan amalan-amalan yang boleh membawa kami ke arah syurga, berdekatkan kami dengan syurga, dan percakapan, pertuturan kami yang boleh membawa kami ke arah syurga-Mu. Jadi yang bersama dengan saya dan Yana dan semua penonton-penonton, kru-kru semua, moga-moga kita semua dianugerahkan dengan syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan salah satu daripada kenikmatan yang ada pada syurga yang pelbagai itu, maknanya nikmat yang bakal dinikmati oleh penghuni-penghuninya, maka yang bakal penghuni syurga ni kita nak sebagai motivasi kita. Saya nak mulakan begini. Dalam Al-Quran ada ayat yang mana menceritakan tentang orang yang telah pun diizinkan Allah mencium bauan syurga. Allah. Tak, nanti saya. Padahal dia belum lagi meninggal dunia. Dia belum lagi meninggal dunia ketika itu. Aroma syurga itu telah pun Allah izinkan untuk dia bau. Macam setengah orang, kadang-kadang dia bawa kereta, malam pula, betul, Lebuh Raya Karak mana? Dia kata macam, oh, Ustaz, scary lah Ustaz. Betul ada bau wangi pula. Something. Allah. Adakah itu bau syurga atau sebaliknya? Jangan ke mana-mana. Jangan ke mana-mana. Dengar dulu, ini saya nak kongsikan permulaan di mukadimah dia. Izinkan saya untuk membacakan ayat suci Al-Quranul Karim, iaitu daripada surah Al-Ahzab. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 23 sampai ayat 24. Kata Allah, di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar, menunaikan, melaksanakan apa yang telah dijanjikan kepada Allah untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu lalu gugur syahid, dan di antaranya ada yang menunggu giliran, dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu sikit pun. Berlakunya yang demikian supaya Allah membalas orang-orang yang benar disebabkan kebenaran mereka dan menyiksa orang-orang yang munafik jika ia kehendaki atau ia menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah adalah Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani. Sadaqallahul Azim. Okey. Para penonton sekalian, saya ingat saya tak perlu nak ulas berkaitan tentang terjemahan ataupun tafsiran ayat tersebut, kerana ayat ini, kata para ulama-ulama tafsir, adalah ayat menceritakan tentang tokoh satu sosok tubuh yang mana tajuk kita wangian syurga hari ini sangat
berkait rapat dengan apa yang berlaku kepada tokoh ini. Siapakah insan tersebut? Ya Allah, namanya itu Barakah, namanya itu ada pada sebelah saya ini, iaitu Anas. Namun orang tokoh ini adalah Sayyiduna Anas bin Nadar. Ini Anas bin Nadar ni siapa? Dia paman, pakcik, uncle kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Atau nama penuhnya Anas bin Nadar bin Damdam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Gham bin Adi bin An-Najjar. Seperti saya sebutkan tadi, dia adalah bapa saudara kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, antara sahabat Nabi, anak murid Nabi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah pun gugur syahid sebagai syuhada dalam peperangan Uhud. Dia kisah dia macam ni. Nanti Ustaz, yang tadi kata sahabat Nabi Anas bin Nadar ni, lepas tu pula dengan wangian syurga, nak cerita ni. Nanti Ustaz, ramai pegang pen, dia nak tulis. Itu maksud saya lah. Nak tulis tapi tak mana wangi syurga, tak mai lagi. Duduk tunggu tu. Dengar. Dia macam ni. Bapa saudaraku, kata Anas bin Malik, iaitu Anas bin Nadar, dia tidak dapat mengikuti perang Badar bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain. Jadi, dia bersemangat, dia berazam, dia kata untuk perang Uhud pada kali ini dia nak turut serta menentang kaum musyrikin. Dan seandainya Allah bagi kesempatan untuk kata Anas bin Nadar, untuk aku menyertai peperangan untuk lawan musyrikin ini, nescaya Allah Taala akan melihat apa yang akan aku buat. Maknanya dia tidak berkesempatan join perang Badar, dia nak join perang Uhud dengan penuh bersemangat. Saya ringkaskan begini. Dalam peperangan Uhud yang kita sedia maklum, berlaku kucar kacir, berlakunya sedikit kelam kabut suasananya. Tentera pemanah, ada sebahagian tentera, maknanya daripada posisi yang sepatutnya dah ditetapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam agak berselerak. Dan ketika itulah Anas bin Nadar telah memulakan langkah yang sangat proaktif, iaitu dia mara untuk terus nak berhadapan dengan musuh dalam keadaan apa? Dia kata macam ni. Dia kata, inni ajidu rihaha min duni Uhud. Dia kata kepada Sa'ad bin Mu'az, dia kata apa? Anas bin Nadar, dia kata kepada sahabat Sa'ad bin Mu'az, dia kata, wahai Sa'ad, aku teringin sangat nak ke syurga. Dan demi Allah, aku betul-betul dapat mencium bau syurga dari arah bukit Uhud. Allahu Akbar. Dan disebabkan itu, dia mara, dia masuk ke dalam medan tempur menentang musuh. Namun akhirnya dia gugur sebagai syuhada, meninggal mati syahid dalam keadaan bila Allahu Akbar, dia menentang musuh ni, musuh telah pun perakukan dia dengan begitu kejam sekali, sampai tahap daging-daging tubuh badannya itu dipotong-potong sampai tak dapat dikenal pasti. Allahu Akbar. Maknanya bila dah selesai, tamat saja perang tu berakhir, tentera-tentera Muslim nak cari mana Anas bin Nadar ni, sebab dia dah tak ada ni kan. Jadi semua cari, tak ada, kecuali saudaranya dapat mengenal pasti ada jari jemari dia yang masih berbaki tinggal. Cam, ini milik Anas bin Nadar. Hari ini kita ada forensik apalah kan. Kalau dulu tengok jari, kenal ini Anas bin Nadar punya tangan. Sebab semangat, kenapa? Dia kata dia tercium bauan syurga dari balik bukit Uhud. Ya Allah. Maka disebabkan itulah surah Al-Ahzab yang kita bacakan tadi, ayat 23 diturunkan. Sebagai Allah Ta'ala nak memberikan satu penghormatan ataupun satu pengiktirafan manusia yang jiwanya itu, satunya menunaikan janji, tak dapat join Badar, dia masuk Uhud. Dan yang keduanya, Allah Ta'ala dia nak memancing hambanya dengan pelbagai jalan. Salah satunya dengan wangian syurga. Allahu Akbar. Inilah antara kelebihan para syuhada yang Allah Ta'ala janjikan kepada mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Fadil Ustaz dan juga sidang penonton yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila sebut tentang wangian syurga, semestinya banyak lagi yang akan kita kongsikan kepada para penonton. Dan kita pun tengok ada banyak soalan Ustaz yang masuk di dalam live kita pun. Saya nak kempen sekali lagi kepada para penonton, ingin saya war-warkan untuk anda yang ingin menghantarkan atau mengajukan soalan, anda boleh tinggalkan menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz, tekan poster dan hantarkan komen dan juga soalan anda
Kalau boleh jangan tinggalkan menerusi live Facebook kerana mungkin kita tidak sempat untuk membaca soalan-soalan anda di sana, insya-Allah. Baik Ustaz, wangian syurga. Ya. Para penonton, jangan ke mana-mana, kita nak berjeda seketika. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Asam rumbia dibelah-belah buah separah dalam raga. Dunia ikut firman Allah, akhirat juga mendapat syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Fahmi Ilyas Ismail untuk kita teruskan lagi perbincangan topik kita pada pagi ini untuk siaran secara langsung Tanya Ustaz dengan topik wangian syurga. Dan tadi Al-Fadhil Ustaz ada kongsikan satu kisah yang mekar, harum sehinggalah kepada kita di saat kita sedang berbicara tentang nama Sayyidina Anas bin Malik dan juga pakciknya Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu, yang mana mereka diberikan jaminan dan juga kebahagiaan, iaitu Allah Subhanahu wa taala mengganjarkan pahala syahid kepada Sayyidina Anas bin Nadar. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, yang dikongsikan tadi, kita dapat sama-sama ambil iktibar sebagai satu kekuatan dan juga semangat kepada kita. Fadil Ustaz, kita ada soalan yang pertama untuk kita raikan pada pagi ini daripada sahabat Facebook kita, Syahira Lia Muhammad. Baik, di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan bauan syurga dapat dihidu oleh manusia berdasarkan keimanan dan darjat mereka sendiri. Benarkah Ustaz, dan berapakah jarak atau jauh antara golongan tersebut? Dan yang kedua soalannya Ustaz, apakah haruman bauan syurga ini juga sampai ke neraka? Terima kasih. Boleh bau sampai neraka tu Ustaz? Baik, terima kasih. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, haruman syurga ini, sebelum saya nak menjawab, Nabi SAW pernah menyebutkan bahawa syurga itu memang wangi. Okey, Nabi ketika pulang saja daripada Isra' wal Mi'raj, Nabi telah pun menceritakan akan keindahan syurga itu dalam bentuk yang kita sendiri pun bukan boleh bayangkan, maknanya boleh faham bahawa tak tergambar. Iaitu kata Nabi, udkhiltul jannata fa idza fiha janabizul lu'lu' wa turabuhal misk. Kata Nabi SAW, saya telah pun dibawa untuk melawat ke dalam syurga, dan di dalam syurga aku dapati kubah-kubah di dalam syurga itu adalah dari mutiara, dan tanah dalam syurga itu al-misk, iaitu daripada wangian kasturi. Allahu Akbar. Tanah di syurga itu kasturi. Tanah. Bukan kain langsir, bukannya perfume nak kena cek. Tak payah. Memang tanah di syurga itu adalah kasturi. Allah. Jadi, kalau dah tanah pun daripada kasturi, seberapa jauhkah bakal-bakal penghuni syurga dapat mencium baunya? Dalam banyak-banyak riwayat hadis, ada satu hadis yang saya nak kongsikan bagi menjawab soalan sahabat kita ini. Nabi SAW pernah menyebutkan ada golongan-golongan tertentu yang Allah haramkan daripada mencium bau syurga. Nanti kita tengok masa nanti, kalau sempat kita akan kongsikan. Yang mana jarak bauan syurga itu dapat dicium daripada wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Kata Nabi Muhammad SAW, wangian syurga itu dapat dicium daripada jarak 40 tahun perjalanan. Hadis riwayat Imam Bukhari. 40 tahun perjalanan pun dah boleh bau dah harumannya. Macam kita manusia, deria bau kita akan lebih berfungsi dan lebih peka ketika Ramadan. Nah, kita akan bau daripada rumah jiran. Oh, masak kurma. Allah. Ini goreng ikan bilis. Allah. Oh, ini baru tomeh. Kan? Sangat peka. Padahal rumah jiran-jiran tu sebelah menyebelah depan belakang. Ini surga. Ini syurga. 40 tahun perjalanan pun dah boleh bau. Atau kalau lebih advance lagi atau lebih canggih lagi, Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu an, jangankan kata dah meninggal, masih hidup lagi, Allah izinkan
Maaf, ni kalau kita manusia ni pergi kedai-kedai perfume, kedai wangi, kedai sabun ke apa kan wangi-wangi tu, tester. Ini baru tester. Engkau belum beli yang betul-betulnya. Ini baru sikit. Betul. Habuan nak pancing, marilah beli. Betul. Maknanya orang-orang yang berpeluang ni sangat-sangat bertuah. Sangat jauh. Okey, dan adakah haruman bauan syurga ini dapat dicium sampai ke neraka? Ke neraka Allah. Tuan-tuan, minta maaf. Neraka adalah tempat yang kita sedia maklum, tempat diazab, pembalasan bagi manusia-manusia engkar yang Allah Ta'ala titahkan untuk masukkan dalam neraka. Akan tetapi, bauan syurga tak sampai ke neraka. Okey, sebab apa? Kerana di situ adalah tempat siksaan, tak ada langsung dia kata nak bau wangi, nak bersedak-sedak, tak ada. Dia memang pasal hidup dia dah sibuk dengan maksiat kan. Jadi akhirat nanti dalam neraka engkau sibuklah dengan azab Allah nanti. Nauzubillah min zalik. Lepas tu kita dalam hidup antara kata ulama 3 perkara kita kena sebut nauzubillah, antaranya neraka, keduanya atau melihat orang yang jahat melakukan keburukan, dan yang ketiganya bencana. Nauzubillah min zalik. Ya Allah minta berlindung. Jadi sampai neraka tak dapat bau dah. Jangankan kata sampai neraka, ada orang perjalanan nak ke syurga tu, kalau dia tak terpilih sebagai ahli syurga pun diharamkan daripada bau. Ada Allah haramkan, tak boleh. Mamnu, dilarang daripada mencium bauan syurga. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Biasa kalau bau banyak sangat orang suruh beli Ustaz. No beli. Allahu akbar. Ini nak test ke nak pakai kan? Baik, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Seterusnya Ustaz, dengan izin kita raikan lagi soalan di Facebook Wak Dosh. Ustaz, benarkah wangian boleh meningkatkan daya ingatan terutamanya kepada penghafaz Al-Quran? Dan apakah ada dalil Quran maupun hadis Nabi berkenaan hal ini atau hanya dakwaan sahaja Ustaz? Dan apakah syarat-syarat memakai wangian? Bilakah masanya ia menjadi sunat, makruh atau haram memakai wangian? Biar tahu, jangan keliru dari Wak Dosh dari Yomping. Terima kasih. Wak ni biasa Jawa. Alon-alon kelakon ni. Tuan-tuan semua, ada kalam hikmah lah. Ada yang mengatakan ini kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah. Salah satu daripada cara untuk meningkatkan daya hafalan, amalkan 4 perkara. Wallahu alam. Ada kata Imam Syafi'i, ada yang kata ulama lain, tak apalah. Yang penting kalam ulama. Dia kata nak meningkatkan daya ingatan ni, adik-adik tengah SPM kan? Tengah SPM. Selamat menduduki peperiksaan. Selamat lah. Pakcik ni dah lama. Dah lama tapi masih SPM lagi dulu lah kan. Tak paper Julai. Jadi dia kata 4 amalan meningkatkan daya ingatan. Pertama, bangun sebelum subuh. Kedua, mandi dalam keadaan sejuk-sejuk. Mandi sejuk, jangan pakai air panas. Tak boleh, nanti tak tahu kot lembab berapa. Ada kajian ada. Wallahu a'lam. Mungkin. Yang ketiganya adalah tidur dalam keadaan bersuci ataupun berwuduk, dan yang keempat berwangi-wangian, pakai perfume ataupun wangian tu. Tu dia boleh meningkatkan daya ingatan. Wallahu alam. Namun bila ditanyakan adakah ada dalil apa semua, kalau ada sekalipun yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut tentang at-tyabu tibi al-misk, sebagus-bagus haruman adalah kasturi. Dan Nabi sekalipun memang melazimi. Nabi seorang yang banyak berurusan dengan malaikat. Apa masalahnya dengan malaikat Ustaz? Malaikat dia akan terseksa dengan bauan-bauan busuk. Sebab itu bila nak semayang di masjid ataupun kita nak solat berjamaah, janganlah duk makan benda-benda yang ada bau. Ada bau. Dah lah kau tak belanja aku durian, kau bagi bau saja. Dia makruh. Kalau dalam hadis riwayat yang panjang, basal, bawang. Ada seorang sahabat dia makan bawang dan dia mari semayang. Nabi suruh dia belakang sikit. Bukan suruh balik, belakang sikit, sebab bauan dia mengganggu. Jangankan mengganggu orang, malaikat pun tak suka bau-bau busuk. Jadi salah satu daripada tanda rumah tu, rumah yang bahagia, rumah yang sedap untuk nak diduduki bersama adalah penuh dengan haruman, bau wangi saja. Wangi dengan menggunakan apa tu? Itu tuan-tuan punya pilihan lah masing-masing. Okey, jadi kalau kata ditanyakan tentang adakah ada waktu-waktu tertentu wangian tu nak dipakai ke tempat-tempat tertentu, biasanya kalau pakai wangian ini pada nadi kita. Leher tepi, disapukan seluruh badan,
khususnya lelaki. Ya. Perempuan boleh atau tidak orang perempuan pakai wangi-wangian ni Ustaz? Boleh. Jawabnya boleh. Asalkan wangian yang dia pakai itu sekadar menutup dia punya mungkin bau-bau badan yang tidak menyenangkan. ataupun mententeramkan hati suami. Tapi kalau dengan suami bau pi sampai ke dapur pun. Tapi ini maknanya dengan orang-orang luar. Jangan sampai bauan tu wangi sangat sampai orang lalu sebelah, wow, dia ada wow, bukan alif. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Allah Akbar. Bahaya. Sampai kawan tu boleh U-turn. Betul. Dia U-turn balik. Dia U-turn balik dari mana-mana bau tu. Itu boleh jatuh haram. Fitnah, sebab dia mengundang fitnah. Betul. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Bila Ustaz sebut rumah wangi ni, dan insya-Allah tabarakallah teringat rumah Ustaz Ilyas. Wangi Allah. sampai ke sini bau ni Ustaz. Baik. Itu belum kata lagi. Baik. Ruby Abu Bakar Ustaz. Seterusnya kita ada soalan di Facebook. Puan Ruby kita yang bertanya, Ustaz, apakah anak-anak OKU juga dikira wangian syurga Ustaz? Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Terima kasih. Allahu Akbar. Ni anak istimewa kita Ustaz. Ya. Soalan mewakili mereka. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, tidak kiralah yang bertanya soalan ataupun yang menonton, ada ahli keluarga, ada kenalan, ada sahajalah sahabat-sahabat anda yang ada orang panggil anak syurga. Memang benar istilah tersebut kerana anak-anak yang meninggal atau meninggal dunia masa kecil, belum baligh, dengan pelbagai tragedi, sama ada lemas, sama ada sakit ataupun dijangkiti apa-apa sekalipun lah, na'udzubillah min zalik, juga akan tergolong dalam kalangan ahli syurga. Cuma ada hadis menyebutkan dia meninggal tapi dia tunggu dulu sebab dia nak masuk syurga sekali mak bapak dia. Begitulah juga dengan anak-anak orang kelainan upaya. Kan, orang kelainan upaya ini anak-anaknya tak kisahlah kelainan, maksudnya kecacatan dari segi akal, dari segi fizikal, maka disebabkan itu kesabaran mak bapaknya mengharungi hidup, jaga, mandikan, makan, sebab dia kadang-kadang dah besar dah, umur 36, 37, tapi kerana dia begitu dalam keadaan ketidakmampuan, dia banyak kekurangannya, maka Allah Ta'ala akan berikan syurga bukan setakat pada dia si anak itu, ahli keluarga sekelilingnya yang bersabar dalam menjaga, membesarkan dia sampai akhir hayat lah. Itu. Tapi tidaklah disebut wangian syurga, tapi dia akan menjadi ahli syurga nanti. InsyaAllah. Dan mereka ni juga terkadang orang yang tidak ada dosa Ustaz. Allah ada doanya makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita dapat menyantuni mereka dan memberi ruang kepada mereka untuk kita santuni mereka dengan sebaik mungkin. Dan seterusnya Ustaz, kita ada Intan Zurina Abdul Razak. Rasa macam banyak soalan pada pagi ni Ustaz. Mungkin sebab bau wangi sampai ke rumah penonton Ustaz. Baik, wangi kuda tadi Ustaz. Baik, kita ada Intan Zurina Abdul Razak di Facebook. Ustaz, syurga juga mempunyai tingkatannya yang berbeza dan nikmat yang tersendiri. Adakah syurga yang tertinggi, yakni syurga Firdaus, lebih wangi berbanding syurga yang lain? Dan yang kedua, dikatakan jenazah para syuhada di Palestin berbau haruman sepertinya kasturi Ustaz. Adakah itu salah satu bauan syurga Ustaz? Baik, terima kasih para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Benar, syurga ini dia ada tingkatan-tingkatannya yang tersendiri, dan dalam Al-Quran pun dalam pelbagai ayat Allah Ta'ala ada menyebutkan tentang tingkat-tingkat syurga itu. Sebagai contoh, ada syurga yang disebut sebagai Jannatul Khuldi, iaitu dalam surah Al-Furqan ayat 15. Ada syurga namanya Maqamul Amin, surah Ad-Dukhan ayat 51. Ada syurga nama Darul Muqamah, surah Fatir ayat 34 sampai ayat 35. Ada syurga nama Darussalam, surah Yunus ayat 25. Kami belajar masa lalu ada kedai kitab nama Darussalam. Darussalam. Sini pun ada kan Pustaka Darussalam. Lagi ada syurga, tingkat syurga tu nama Jannatul Ma'wa. Ini kepada pagi Jumaat akan bacalah surah As-Sajdah ayat 19. Ada lagi syurga nama Jannatul Na'im, surah Al-Hasyr ayat 56. Dan ada syurga nama Jannatul Adnin, surah Taha ayat 76. Eden, Adnin, Mak Saleh panggil Eden. Dan paling tinggi sekali iaitulah syurga Firdaus, surah Mukminun ayat 11. Walau bagaimanapun, tidaklah dinyatakan secara khusus syurga, setiap tingkatan syurga itu
bau lain-lain. Contoh syurga ini bau lavender. Ini bau sweet citrus. Dia ada nama ini bau rose. Tak ada. Dia tak ada itu. Yang penting wangian syurga takkan sama dengan mana-mana wangian di dunia ini. Parfum ke, sabun ke, apa lagi yang ada produk-produk yang wangi-wangian, takkan sama. Itulah syurga. Berminyak esen. Keluaran tu. Ya. Jadi cuma bagi orang yang meninggal dunia gugur sebagai syuhada ini, kelebihannya sangat banyak. Kadang-kadang bila kita lihat apa yang berlaku pada saudara-saudara kita di Palestin, bila mereka gugur sebagai syahid, sampai tersengih pada tersengih, nampak gigi sikit pada tersenyum gembira. Ya, kerana apa? Antara yang Nabi SAW sebut, antara 6 perkara atau ganjaran yang bakal diperoleh oleh para pejuang, orang yang mati syahid adalah diperlihatkan kedudukannya di akhirat nanti. Yang ni di syurga dia nampak dah. Bahasa kita duk cari jalan ni, share location. Share location. Oh, nampak dah. Allah macam ni ya. Allah seronoknya. Tu yang sampai tersengih tu seronok. Orang mati syahid ni lain. Dia dalam hadis Nabi sebut orang mati syahid ni, dia syuhada ni dia ada topik lain, tapi saya selit sikitlah. Teaser. Macam tu. Dia sampai tahap dia berjuang mempertahankan akidah tanah air, keluarga sebagainya, sampai dia gugur syahid. Kalau boleh dia nak minta hidup balik untuk dia mati syahid lagi. Sebab momen mati syahid itu sangat seronok. Kita lah tengok sedih. Sedihnya tak. Bagi dia seronok. Kenikmatan nikmat. Dan pelbagai lagi. Termasuklah bauan tubuh badan jenazah para syuhada ini tidak berbau busuk. Itu jagaan Allah lah. Jangan Allah. Kalau panjang lagi cerita, banyak lagi sahabat-sahabat Nabi dulu ada yang sampai tahap jangankan kata jenazahnya itu tak berbau busuk. Jenazah sahabat ini bila dia gugur syahid, musuh datang nak ambil, tebuan datang daripada arah mana pun tak tahu. Banyak sangat. Menggigit mana-mana orang yang cuba nak sentuh jasad sahabat Nabi yang mulia tu. Allah jaga. Allah jaga. Ini kemuliaan yang tak dapat kita tengah cerita pun kita rasa kan betapa Allah Taala memuliakanlah manusia-manusia yang hidupnya berjuang di jalan Allah. Allahu akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Bila sebut tentang Palestin, kita doakan keselamatan dan juga kesejahteraan mereka. Semoga mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kita nak berjeda sekali lagi. Para penonton jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama Tayangan Ustaz, terus mendambakan wangian syurga. Kembali selepas ini. Betapa lebat bunga remia, lebat lagi bunga pegaga. Betapa hebat pakaian dunia, hebat lagi pakaian syurga. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, siaran-siaran langsung kita bawakan kepada anda untuk topik pada pagi Khamis ini, wangian syurga. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi bersama dengan Fadil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Panjang lebar kita kongsikan kepada para penonton. Dan kita nak raikan lagi Ustaz soalan daripada sahabat kita. Tapi sebelum itu Ustaz, bila sebut tentang wangian syurga ni, pastinya ada juga dalam kalangan mereka-mereka yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bau syurga ni Ustaz. Dan soalan tu Ustaz, kita nak raikan berkesinambungan untuk soalan tersebut. Ada soalan daripada sahabat kita yang bertanya berkenaan dengan golongan itu. Baik, Sahziatul Sidik di Facebook, bagaimanakah aurat bagi golongan wanita dan apakah ciri-ciri wanita yang berpakaian tetapi telanjang dan ini tidak dapat dan mereka tidak memperoleh wangian syurga Ustaz? Dan bagaimana pula bagi golongan lelaki yang juga berpakaian ketat untuk menunjukkan ototnya, bahkan aurat juga terdedah paras lututnya dan tidak menjaga pandangan mata? Apakah golongan lelaki juga termasuk golongan yang tidak memperoleh bau wangian syurga kerana aurat dan pandangan matanya tidak dijaga? Mohon pencerahan daripada Fadil Ustaz. Terima kasih Dayanah dan semua penonton-penonton dan juga sahabat yang mengajukan soalan.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ada menyebutkan, memang ada manusia yang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bauan syurga itu dicium oleh manusia-manusia terpilih. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, maknanya ada manusia terpilih yang Allah pilih untuk dia dapat cium bau syurga itu, sama ada di dunia lagi ataupun sementara lagi nanti di akhirat. Namun yang agak menyedihkan adalah ada golongan yang akan diharamkan daripada, kalau cium syurga pun tak boleh masuk, macam manalah agaknya tu. Banyak golongan-golongan yang disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW akan golongan yang diharamkan daripada mencium bau syurga. Salah satunya, ini soalan sahabat kita ni, iaitu golongan wanita yang berpakaian tapi telanjang. Apa cerita ni? Nabi SAW bersabda, kata Nabi, sinfani min ahli nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilati la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Nabi SAW menyebutkan dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku tengok sebelum ini, iaitu pertama, kaum yang membawa cambuk seperti ekor lembu, dengannya ia memukul orang. Maknanya pemerintah yang zalim, orang yang berlaku kejam. Dan ada huraian lanjutnya lagi lah. Dan ini golongan yang tadi sahabat kita yang tanya soalan tadi kan. Okey. Wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang. Mereka berlenggok-lenggok, condong dari ketaatan, rambut mereka seperti belakang burung unta. Belakang unta yang miring. Dia kalau dulu ingat belajar dengan Tok Guru saya dulu, kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun, sejam dia ulah tu. Empat istilah ni, 1 jam dia ulah. Jadi tak apalah, kang tak lagi mana kita punya soalan-soalan sahabat-sahabat lain lagi. Tak apa, saya ringkaskan beginilah, iaitu wanita yang dia menutup aurat dia hanya sekadar membalut tubuh. Tetapi walaupun dia membalut tubuh ataupun dia sekadar tutup saja, namun pakaiannya itu seolah-olah orang yang memandangnya itu, matlamat menutup aurat itu tak sampai. Bahagian dadanya terdedah, badannya, ketatnya, dan saya tak elaborate pun tuan-tuan faham dah. Berpakaian tapi macam telanjang. Maknanya kalau orang lelaki-lelaki lagi-lagi yang lemah imannya, tengoknya tu dia boleh teringat sampai ke Ramadan tahun depan. Dia boleh teringat-ingat, dia boleh capture masuk dalam kepala tu. Maka inilah golongan yang diharamkan Allah. Wanita sekalian di luar sana, janganlah jadi mangsa fashion. Gara-gara untuk nak kelihatan lebih menonjol, untuk mendapat likes, follows dan subscribe, maka kalian sanggup, para wanita mulia di luar sana, berpakaian seperti manusia wanita yang tidak bermaruah, tidak endahkan lagi siapa suamimu, siapa mak bapakmu, siapakah, ataupun boleh mencalar nama baik maruah keluargamu. Jadi tolonglah berpakaian patuh syariah. Nak faham macam mana pakaian wanita yang patuh syariah? Ready for solat, itu je. Kalau pakaian tersebut boleh buat semayang, maka itulah menutup aurat yang sempurna. Kalau dia cakap, I tak buat telekung. Kenapa? I punya, dia duk, I tak, bukanlah maknanya orang yang cakap itu tak tutup aurat. Contoh, saya punya pakaian ni tak boleh buat semayang. Tengok tu. Maknanya kalau dia punya pakaian bukan ready for solat, maknanya adalah yang tak kena pada penutupan auratnya itu, atau bab auratnya itu. Bagaimana pula dengan lelaki? Kalau orang tengah lelaki ni sikit dia punya pusat sampai ke lutut. Lelaki pun sama. Bukan maksud saya sama tak diharamkan daripada bau syurga, tetapi dia ada balasan-balasan teruk yang lain
khas untuk orang-orang yang maknanya walaupun dia lelaki, dia tutup aurat, tapi ketat-ketat ni sampai macam ni lah. Saya tak mau cakap, tapi kalau saya tak cakap, saya sebut salah. Saya cakap bila ramai sangat kayuh basikal sekarang, bagus. Betul. Kayuh basikal tu bagus. Dia kalau psycho dia kena puji dulu, betul, kan. Betul. Dia telan mati emak, dia luah mati bapak. Tapi ni nak telan ke nak luah, terpulang. Kalau boleh telan. Okey. Kayuh basikal tu elok. Tapi abang punya congek atas basikal tu, sengit duduk tu dengan ketat punya. Allah, pada bahagian tu lah. Orang lelaki ni bukannya sensitif. pada bahagian yang itu. Lepas tu pula dia kayuh dah jauh, peluh bercerau, peluh menitik-nitik. Bercerau ni maknanya peluh sehingga tak dapat dibendung. Perlu diterjemahkan. Kemudian berhenti pula minum teh tarik. Biasalah kayuh je jauh. Allah Akbar. Bila turun tu dia jalan tu padahal baru 500 meter. Betul. Tapi macam 5 kilo. Allah. Kan? Dia jalan tu dengan ketatnya, maka perempuan-perempuan tu tadi wow, ni pula. Macam tu boleh menimbulkan fitnah. Betul. Dan tak sampai maksud menutup aurat. Walaupun dia kata seluar dia legging ke apa kan, yang tutup sampai ke lutut sampai ke bawah pun ketat bang. Abang, ketat, tak boleh. Jadi akak-akak isteri-isteri solehah tolong pesan tazkirah dengan suami tu. Kan? Memang jaga kesihatan tapi tidak jaga aurat dan menimbulkan fitnah. Itu saja. Wallahu a'lam. Yang penting basikal tak haram, Ustaz. Basikal tak haram. Cara pakaian tu, Ustaz. Rasanya kita kena bagi option, Ustaz. Ya. Baik, tu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita terlibat ataupun kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya Ustaz, kita ada soalan daripada Jura Azlin Sufian di Facebook. Ustaz, adakah wanita yang meminta cerai dari suaminya itu diharamkan daripada mencium bauan syurga, dan perceraian yang bagaimana yang dikatakan itu, Ustaz? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Ni yang kata sedangkan lidah lagi tergigit tu, ini kan pula suami isteri, Ustaz. Jadi ada naik turunnya. Jadi situasi seperti ini, mohon pencerahan daripada Ustaz. Awak ke minta cerai siapa? Soalan mewakili. Soalan. Soalan dia. Ya, mewakili. Kan. Biasa penonton channel Ustaz ni hatinya sabar. Betul, kan. Okey. Muslimin muslimat, penonton-penonton yang disayangi sekalian, memang betul salah satu daripada golongan yang diharamkan Allah Taala daripada mencium bau syurga adalah iaitu wanita yang minta cerai daripada suami tanpa alasan. Tanpa alasan, suka-suka nak minta cerai. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaq min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Kata Nabi SAW, siapa-siapa pun wanita, perempuan yang minta talak, minta cerai daripada suaminya tanpa alasan, maka bauan syurga, wangian syurga haram baginya. Riwayat Imam At-Tirmizi, Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad. Ini satu pelajaran untuk wanita di luar sana agar jaga mulut. Mulut tu kena ada break sikit. Air brake system tu kena ada. Bunyi bahasa kereta kan. ABS tu kena ada sikit. Dia sistem tu kena auto sikit. Jangan tunggu dengar ceramah baru nak Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Dah terlepas dengan Astaghfirullahalazim. Sebelum nak mengata tu dia break sendiri. Dia ada pagar tu biar kuat sikit kunci tu. Dia ada pepatah, Ustaz, dengan izin. Dia connect your tongue with your brain before you speak. Lebih kurang tu ada cakap orang putih. Sejak ada bau kuda ni, dia macam-macam bahasa sistem keluar, Ustaz. Ni kuda elektrik ni. Tuan-tuan semua. Jangan satu Malaysia tahu ni. Tuan-tuan semua, dia macam ni. Jadinya akak-akak, kalaupun marahkan suami, ada perkara yang tak puas hati dengan suami, janganlah minta cerai tanpa alasan itu dijadikan sebagai jalan. Betul. Cerai. Suami lambat balik. Cerai. Suami janji nak beli periuk, tak beli-beli sampai kesudah gaji, pas bonus. Tak beli-beli. Cerai. Senangnya periuk punya pasal nak cerai. Tak boleh. Janganlah macam tu. Dia kalaupun seorang wanita
nak tuntut fasah, nak mohon diceraikan apa sebagainya, kecualilah dia ada masalah-masalah tertentu. Pertama, mungkin kerana suami dia mengabaikan nafkah zahir, makan, minum, pakaian, keselamatan, perlindungan kesihatan, langsung tak ambil tahu langsung. Dan yang keduanya nafkah batin, maknanya masalah-masalah kesihatan, tak TV nasional ni tak boleh cerita lebih lah, maknanya masalah tertentu lah, kan, yang dia tak lagi berperanan lagi, maka itu, dan bukan boleh minta cerai macam tu je, kena rujuk pejabat agama dulu, kaunseling dulu, ada prosesnya, makna tak semudah itu. Allah Ta'ala bukanlah senang-senang nak mengharamkan hambanya daripada mencium bau syurga, tetapi ini sebagai satu tarbiyah Allah, agar akak-akak kami abang-abang ni pun jaga mulut dan fikir sebelum nak bercakap, kerana dia punya natijahnya tu nanti sangat berat nanti. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Dan kepada wanita, mahalkanlah dirimu. Nescaya syurga yang mahal itu pasti akan menjadi milik kalian. Lagi sekali apa tadi? Mahalkan? Mahalkanlah dirimu. Nescaya syurga yang mahal akan menjadi milik kalian. Itu khusus kepada wanita, ibu-ibu kita dan mereka yang menonton pada pagi ini. Dan kita nak berjeda seketika, Ustaz. Ustaz tulis mesti. Saya suka ayat-ayat tu sebab dia cara nak beli jiwa. Beli jiwa tak? Okey, baik. Sejak-sejak tu, Ustaz. Baik. Berehat seketika, Ustaz dan juga para penonton yang ke mana-mana. Kita akan bicarakan banyak lagi berkenaan dengan topik wangian syurga kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan juga terima kasih kepada para penonton Tayar Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan Alhamdulillah di pagi Khamis ini kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Dan siaran kita untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan para penonton dibawakan khas ataupun eksklusif oleh Dozy. Dan Ustaz, di depan kita pada pagi ini kita bawakan satu produk yang istimewa yang kita nak kongsikan kepada para penonton. Mungkin Ustaz boleh kongsikan untuk orang kata apa, mewangikan kehidupan kita, Ustaz. Sedikit pencerahan daripada Ustaz. Baik, terima kasih. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya memang rajin basuh baju. Tanpa segan siru. Saya rajin basuh baju. Sebab saya ni sangat teliti dalam bab pemilihan sabun-sabun basuh baju ni. Jadi saya berkenalan dengan produk Dozy. Dozy ni adalah singkatan daripada Do Easy Cleaning Everyday. Maknanya basuhlah baju hari-hari ataupun mencuci itulah hari-hari. Dan bila saya jemur dalam rumah, wangi satu rumah dan membuatkan saya seisi keluarga, mak saya, mak mentua saya, apa semua janjiran pun ada yang saya bagi sabun Dozy ni untuk turut sama merasai pengalaman yang sama. Kenapa? Alhamdulillah, Dozy ataupun sabun Dozy ini sekarang ni telah pun macam-macam produk yang kita dah keluarkan. Okey, yang paling terbaru sekali Dayana boleh saya kongsikan iaitu ini kita ada Royal Elegance 1.8 kilo. Yang mana 1.8 kilo ini antara hot sale kita yang paling laris sekali, alhamdulillah. Kerana apa? Dia, untuk pengetahuan semua, cucian bersama dengan Dozy ni sangat senang. Sebab apa? Dia satu, dia mencuci. Yang keduanya, dia mewangi. Ada setengah orang dia basuh baju, tapi dia kena cari perfume yang lain untuk tambah kita. Tak payah. Dalamnya ada juga pewangi. Package sekali. Nanti dia juga ada, dengan izin, softener apa? Pelembut. Dia juga ada pelembut. Dan sekali lagi, anda tak perlu cari pelembut yang lain. Dah ada pelembut. Jadi jangan risaulah kalau kulit suami anda makin lembut. Kulit lembut. Okey, dan juga yang paling penting sekali, dia ada pengiktirafan halal jakim. Ada orang kata, Ustaz, sabun pun nak kena halal, bukannya nak makan pun. Dah, kita mementingkan kehidupan kita ini mestilah yakin dengan adanya halal jakim. Dan Ustaz, orang kata apa, ciri unik yang ada pada varian sabun pencuci pakaian Dozy ni, Ustaz, yang mungkin berbeza daripada produk lain, Ustaz, mungkin sedikit Ustaz boleh kongsikan. Ya, alhamdulillah. Okey, para penonton semua, di hadapan saya ni kita ada yang 10 kilo. Ini sabun yang 10 kilo. Mungkin keluarga besar, ramai anak-anak semua boleh. Dan anda tak perlu cup tu, tak perlu guna banyak.
Okey. Saya ingat kalau dalam 2 ke 3 cup pun dah boleh dah. Wangi sangat-sangat satu rumah. Kalau jemur dalam rumah. Sekarang kan musim hujan, banyak jemur dalam rumah, buka kipas. Wangi satu rumah. Dan kita ada 1.8 kilo. Dan ini yang di hadapan saya ni, kita ada pencuci lantai. Pencuci lantai ni dia ada bau apple ada bau serai ada. Buih dia tu ataupun kuasa cucian dia itu, ini dengan izin Allah lah. Dia cerita lebih-lebih kenapa itu? Izin Allah. Dengan izin Allah. Memang bersih, tak perlu nak sentai banyak kali pun sangat lantai anda, permukaan yang ada rasa macam susah nak keluar dia punya kotoran-kotoran tu dapat dibersihkan dengan masa yang sangat sekejap. Jimat masa, jimat duit pula tu. Sangat berpatutan harganya dan kualiti yang bagus. Dan Ustaz, bila sebut tentang kualiti tadi, untuk memastikan kualiti produknya Dozi, mungkin ada ujian ataupun kajian klinikal yang dilakukan. Mungkin sedikit Ustaz boleh kongsikan kepada para penonton. Ya, Alhamdulillah. Kami di Dozi, kita ada bahagian R&D, kita ada bahagian research, bahagian kajian kita yang senantiasa melakukan pembangunan untuk mencari kaedah, solusi dan keperluan masyarakat dalam masa sekarang ini. Kalau dapat anda lihat di paparan TV waktu ini, ini kami punya kilang, itu kita punya CEO Datuk Syukri, dan kita senantiasa committed untuk nak memastikan kualiti sabun yang kita berikan, yang kita kongsikan pada masyarakat ini sangat berkualiti dan bagus. Dan yang paling penting, ada orang ada masalah eczema tau. Ada eczema. Alahan ya. Jadi dia kata kalau tiap-tiap kali dia basuh tangan ataupun sebab kita ada pencuci tangan, ada basuh tangan ataupun dia basuh baju, bila kena sabun dengan sabun yang lain, kadang-kadang kulit dia mekah, kadang-kadang dia jadi sensitif. Alhamdulillah. Sebab apa? Kita bahan yang kita gunakan juga adalah tanpa lemak haiwan. Ini perlu anda garis bawahkan ya. Jadi kalau anda nak tahu apa lagi dia punya wangian, apa lagi dia jenis-jenis yang ada lagi, kita ada ultra white, ada musky lily, Royal Elegant campuran rose dan orange, sensational perfume yang saya kongsikan lah. Jadi jangan bimbang, kalau anda dapat lihat tu, kita sangat mengutamakan kelestarian alam ya. Maknanya manusia pun sihat, alam pun tidak tercemar dengan bahan-bahan kimia yang boleh merosakkan. Semua daripada bahan-bahan tumbuhan dan tanpa menggunakan lemak haiwan. Tanggungjawab menjaga alam tu penting kot Ustaz. Sangat. Selain daripada sabun, saya nampak sabun, mungkin ada produk lain sebenarnya yang dikeluarkan oleh Dozi sedikit Ustaz. Ya, kita setakat ni Alhamdulillah, selain daripada sabun basuh baju, kita ada sabun pencuci lantai, ni yang saya tunjukkan ini. Kita ada sabun cuci pinggan mangkuk yang baru saja dilancarkan. Merajinkan lagi para suami basuh pinggan dan biar isterimu bagaikan tak tersangka suami jatuh daripada mana ni. Kan? Dan juga saya mengajaklah para penonton di luar sana, insya-Allah akan kita kongsikan nombor talian dan juga kod QR nanti untuk anda hubungi sama ada nak jadi stokis, nak jadi wakil jualan kami, kerana ramai dah sahabat-sahabat di luar sana. Kita ada stokis di seluruh negara dan di pasar-pasaraya kita dah alhamdulillah semakin kita memasuki di pasaraya untuk memenuhi permintaan pelanggan dan juga masyarakat yang sangat-sangat nakkan sabun keluaran Bumiputera halal JAKIM dan juga dia bagus dan selamat untuk digunakan tubuh badan, tak ada masalah. Kadang-kadang anak-anak dia main-main tertumpah, dia takut jangan nanti kulit. Tak, alhamdulillah selamat. Anak saya pun pernah main-main dengan sabun cuci lantai ni, alhamdulillah tak ada masalah. Allahu akbar, insyaallah. Baik Ustaz, soalan mungkin sebagai yang terakhir penutup Ustaz. Sebagai jenama Bumiputera tempatan Ustaz, bagaimanakah Dozi menyumbang kepada masyarakat Ustaz sedikit? Sebelum ini kita ada bincang berkaitan tentang isu boikot tentang kita tak nak menggunakan produk-produk yang ada kaitan dengan golongan yang menzalimi saudara-saudara kita. Jadi apakah solusinya? Takkan setakat boikot dan tak nak beli, takkan tak basuh baju sampai ke sudah, tak boleh. Maka apakah solusinya? Jadi kita berkongsi dengan masyarakat, inilah dia sabun Dozi. Bagi saya, seisi keluarga saya sangat puas hati. Bertahun dah saya guna dan banyak testimoni kami yang asal dia guna sabun Dozi je, dia akan repeat. Bukan sekadar repeat, dijadikan pula hadiah kepada yang tersayang. Oh, seronok. Ramai dah sangat-sangat berpuas hati. Dan kalau anda tak percaya, silakan untuk turut sama menjadi sebahagian daripada yang dapat mencium bauan-bauan sedap Dozi dengan nombor talian yang tertera pada paparan skrin pada waktu ini. Hubungi segera
talian kami biasanya sibuk, jadi harap anda bersabar dan terus menyokong produk Muslim halal dan juga eco-friendly, apa lagi dan juga sangat bagus untuk digunakan seharian. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama berpeluang lah sebenarnya Ustaz. Sebenarnya ini bukan satu produk yang biasa-biasa Ustaz. Kerana apa? Sebagaimana Ustaz jelaskan tadi, banyak kelebihan-kelebihan yang dapat kita manfaatkan, terutamanya ini adalah satu produk yang orang kata apa, mesra kepada pengguna Ustaz. Jadi mudah-mudahan terus maju jaya kepada Dozi. Dan terima kasih kepada para penonton kerana kita telah pun sampai ke penghujung siaran Ustaz. Dan juga para penonton di TV3, kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Jadi terus kekal mendambakan wangian syurganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama Dozi kembali selepas ini di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali bersiaran dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dengan topik wangian syurga. Di pagi Khamis ini kami bawakan kepada anda bersama-sama dengan panel ataupun bintang ilmuwan kita masih lagi Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, terima kasih atas kesetiaan anda untuk terus kekal menonton Tanyalah Ustaz untuk siaran tambahan 30 minit di TV9 pada jam dan juga detik ini. Jangan lupa yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baik Ustaz, ada nak bagi pantun satu lagi lah Ustaz. Sila. Dengan izin Ustaz sebab saya tengok dia Ustaz macam standby pantun juga tu. Baik. Di mana letaknya jelaga? Jelaga terletak pada sumbu. Di mana letaknya syurga? Syurga di telapak kaki ibu. Ustaz, bila sebut tentang ibu keluarga ni Ustaz, ada soalan daripada sahabat Facebook kita Sirna. Baik, tanpa kita sedari Ustaz, benda yang dianggap kecil, yakni bermasam muka dengan ahli keluarga, tidak bertegur sapa, biarlah dulu. Adakah itu akan membuatkan kita tidak mencium haruman syurga Ustaz? Apa nasihat yang boleh Ustaz kongsikan, terutamanya anak dengan ibu, ayah dan sebagainya Ustaz? Terima kasih para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasihlah kerana masih setia bersama dengan kami daripada TV3 tadi sampailah ke TV9 sekarang ni. Kita bincang tentang wangian syurga. Walau bagaimanapun, berbalik pada soalan ini, saya kira begini. Tetak buluh kajang 10. Laksana di titing kias ibarat. Angkat tangan jemari 10. Doa dan kemaafan dimohon biar selamat. Allah. Maknanya apa? Kita dalam hidup berumah tangga, berkeluarga, itu ada salah faham, itu biasa. Potato chip without salt is on the table. Relationship without fault is impossible. Ini pun pantun Mat Saleh. Ada elektrik punya getaran tu. Lebih kurang lah, baru cas kan. Jadi dia macam ni. Hubungan tanpa ada salah faham itu sangat mustahil. Betul. Okey. Cuma bagaimana kita meraihkan atau memaklum balas, merespon balas terhadap salah faham tersebut. Betul. Macam mana? Ada setengah orang dia beranggapan tak apa, ini benda kecil, nak dibandingkan jasa dia, baiknya dia, pengorbanan dia, tak apa. Ada orang kecil punya hal besar sungguh bagi dia. Sampai hati kenuri tak ajak. Buat makan-makan, masuk dalam grup WhatsApp family, tak ajak pun. Yang tu pun nak kecil hati. Padahal mungkin dia terlupa ke dia terlepas pandang. Dia rasa dah send, tak tekan send. Ada juga kadang-kadang. Jadi berbalik pada soalan sahabat kita ini, bermasam muka dengan ahli keluarga yang akhirnya boleh bawa kepada renggang hubungan ini, satu benda yang patut diatasi lah. Kerana yang kita bimbang adalah Nabi SAW sebut antara golongan yang tak layak masuk ke dalam syurga adalah al-qati'. Al-qati' ini maknanya orang yang memutuskan silaturahim. Maaflah, saya pun tak faham lah. Ada setengah orang dia memang suka gaduh. Dia macam gatal satu badan kalau tak bergaduh. Sekali asal jumpa mesti gaduh. Macam kita kat adik-adik tu, itu menyakat tak apa lagi lah, setakat usik-usik ni sikit-sikit tak apa. Ini yang betul-betul nak gaduh.
Maaf ya, apa isu sekalipun, isu semasa, isu yang berlaku berlegar sekeliling, nak berbahan, nak bergaduh, depan rezeki pula tu. Lepas tu lalah raya nanti salah seorang tak balik. Allah. Sebab apa? Kecil hati dengan isu hari tu. Betul. Yang masa sarapan tak selesai tu. La ilaha illallah. Janganlah macam tu. Kita orang Melayu sebut apa? Cari bulu ayam, lama-lama bercantum semula. Memang jadi nak bagi taunya macam mana sekalipun kita salah faham dengan keluarga, kita akan kembali balik pada keluarga kita semula. Sebab orang Melayu ni paling-paling tidak dia akan bertemu pada 3 keadaan. Pertama, hari kematian. Kedua, hari raya. Ketiga, bila? Nuri kahwin lah. Nuri kahwin. Biasanya 3 ni. Jadi tolonglah kerana menjaga hubungan kekeluargaan itu adalah salah satu jalan asbab Allah panjangkan umur dan Allah memudahkan kita beroleh rezeki. Kan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Nabi sebut, siapa-siapa yang nak agar umurnya dipanjangkan, rezekinya diluaskan, maka hubungkanlah silaturahim. Balik kampung bawa hadiah sabun dekat mak mentua ke dekat sepupu. Bau wangi satu rumah. Jadi barulah seronok. Tengah dia nak marah, bagi sabun. Senyap sama wangi. Allahu akbar. Kan mungkin sebab dia muka masam. Tadi soalan apa? Muka masam. Muka masam sebab mungkin baju dia bau kepam. Tak cukup wangi. Jadi bagi sabun tadi ni wangi lah. Allahu akbar. Insya-Allah tabarakallah. Itu satu cadangan yang pernah Ustaz boleh dipertimbangkan. Boleh bincang Ustaz. Baik, berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada sahabat kita. Jadi soalan berkenaan dengan masa muka ni, yang kata apa? Let it go lah Ustaz. Kan, move on, maju ke depan Ustaz. Baik, Hana Wancik Ustaz, soalan yang berikutnya di Facebook. Ustaz, bagaimanakah pula bagi mereka yang memutuskan hubungan silaturahim antara adik-beradik, belum sempat bermaaf-maafan sehingga salah seorang meninggal dunia Ustaz? Allahu akbar. Macam mana Ustaz? Dah meninggal dah. Dia macam ni Okey. Dalam perhubungan lazimkanlah 2 sifat ini. Dalam perhubungan, apa hubungan? Hubungan keluarga, hubungan kawan jabat, hubungan geng futsal, hubungan kawan sekerja, hubungan rakan-rakan berniaga. Pertama, sabar. Kedua, memaafkan. Percayalah, 2 ramuan inilah yang akan jadikan hubungan kita punya mileage, bahasa kereta lagi, punya jarak perjalanan persahabatan kita akan pergi jauh. Pertama, sabar. Kedua, maafkan. Penanda aras Ya, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, maknanya kita dengan mak kita, ayah kita, mertua kita, sabar dan maafkan. Ambil masa. Kemudian dalam masa yang sama juga, dalam hubungan kita dengan menantu sama menantu, biras. Kan? Biras yang daripada latar belakang pelbagai, mulut macam tu macam ni, sabar, maafkan. Kerana kelebihannya apa? Kalau orang yang semayang berjamaah, pahalanya 27. Nabi sebut. Baca ayat Quran 1 huruf 10. Masuk Ramadan, Allah ganda lagi. Kalau semayang di Masjid Nabawi, 1000. Semayang di Masjidil Haram, 100,000. Tapi kalau sabar, Allahu akbar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahu bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, untuknya Allah bagi ganjaran yang tidak pernah berpenghujung. Allah, infinity. Allah akan bagi ganjaran pada dia. Tak tahu banyak mana. Allah akbar. Tak tahu. Pahala sabar Allah yang bagi. Tak tahu. Kalau tadi sembahyang jemaah 27, sembahyang Masjid Nabawi 1000, ada dah dia punya yang nak bagi tu Allah, lebih tu Allah Taala lah. Tapi sabar ni juga ibadah. Sabar itu juga ibadah. Sabar itu subur. Enggak sabar masuk kubur. Allah. Jadi kena banyakkan sabar. Sampai ke kubur tak nak sabar lagi Dan yang kedua, memaafkan. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah, lupakanlah, tidakkah engkau suka Allah ampunkan kamu. Rupanya cara Allah mengampunkan dosa-dosa kita selain kita sembahyang taubat, zikir, istighfar, juga dengan memaafkan orang lain. Maka saya pun ambil kesempatan ni lah. Saya terlibat dengan TV3, TV9 Media Prima ni sejak pada 2012.
Seingat saya lah ya. Ya. Sampailah ke hari ini 2012, dah berapa tahun dah kan. Allahu Akbar. Saya pasti ada silap dalam cakap-cakap saya. Tolonglah maafkan saya. Ya. Pastinya saya ada buat silap. Mungkin tersalah bahasa, tersalah menggunakan istilah, maafkanlah saya. Betul. Kerana kita nak pergi lebih jauh hingga ke syurga nanti. Amin insya-Allah. Sabar dan memaafkan, itulah yang menjadi pemujuk hati persahabatan kita. Allahu Akbar. Ustaz 2012 2012 saya lah. 2014 tak? Kan? Masuk 10 tahun dah. Oh, ingat kan baru beranak masa tu. Allahu Akbar. Terima kasih juga kepada Ya. TV3 yang beri peluang kepada kita Ustaz sampai pada hari ini, pada detik ketika ini, dan platform kita dakwah. Betul Ustaz. Mudah-mudahan semuanya ada ganjaran dan juga nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita nak raikan lagi Ustaz. Soalan tapi sebelum tu Ustaz, mungkin ada golongan-golongan yang mungkin kita tak ceritakan lagi pada pagi ini yang mereka juga berhak mendapat wangian syurga, golongan-golongan ahli syurga. Mungkin ada lagi kategori-kategori dan juga golongan-golongan lain kita akan kongsikan selepas ini Ustaz. Teruskan menonton, teruskan mendambakan wangian syurga. Kita nak berjeda seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung siaran masih lagi bersama dengan Tayalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, siaran secara langsung kami bawakan di pagi Khamis ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail untuk topik masih lagi kita bicarakan wangian syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan berkat dan juga kemuliaan baginda Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita semua layak mendapat syafaat baginda, dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Dan Al-Fadhil Ustaz, bila sebut tentang wangian syurga ni Ustaz, mungkin ada lagi golongan-golongan yang Allah Taala janjikan syurga kepada mereka untuk renungan dan juga muhasabah kita bersama pada pagi ini Ustaz. Sedikit. Baik, terima kasih para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Terlalu banyak calon-calon yang Allah Ta'ala sebut sifat, kriteria, kepribadian ahli syurga yang bakal menghuni syurga tu banyak. Betul. Kalau awal surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 10 kalau tak salah, itu ada ciri-ciri calon ahli syurga Firdaus. Itu ada ciri-cirinya. Kalau dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 136, ni saya sebut ni boleh tulislah apa ni ibu-ibu sekalian ya. Pun Allah Ta'ala senaraikan antaranya iaitu golongan bertakwa. Lagi siapa? Golongan wal kazimin al ghaiz, orang-orang yang boleh menahan marah. Dia marah, semua orang marah, tapi dia boleh kontrol dia punya marah. Lagi apa? Orang yang itulah, kadang sebut pasal marah ni satu hal agak kadang kan. Dia kerana tak boleh menahan marah, menyesal tak berkesudahan. Betul. Kan, tak mengira dah pangkat awak siapa, gelaran awak siapa. Marah punya pasal habis segala-galanya. Jadi patutlah Allah Ta'ala ajar kawal marah itu, kerana itulah jaminan ahli syurga. Lagi apa lagi? Dia bersedekah ketika dia senang ataupun susah. Musim Covid ke, PKP ke, tak Covid pun, dia menyumbang sama saja. Ini bagus. Dan bila dia melakukan fahishah, ada benda-benda maksiat apa dia buat, dan cepat-cepat bertaubat pada Allah Ta'ala. Dia tak tunggu awal Ramadan, awal Muharram, nisfu Sya'ban, Isra' Mi'raj baru nak taubat. Tak. Lagi-lagi tunggu cuti sekolah tahun depan baru nak taubat. Tak. Dia immediately bertaubat pada Allah. Ni banyak. Namun yang satu yang saya nak highlightkan juga begini. Antara golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan daripada masuk ke dalam haramkan daripada mencium bau syurga, maknanya tolonglah jangan buat macam ni. Iaitu perangai apa? Sombong, belagak. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, ada masa lagi ya? Boleh Ustaz. Nabi kata, ma min rajulin yamutu hina yamutu wa fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min kibrin tahilul lahul jannah an yariha rihaha wa la yaraha. Ini dahsyat ni. Nabi SAW menyebutkan, tidaklah seseorang itu mati yang mana dia mati dalam keadaan hatinya misqala habbatin min khardalin min kibir, sikit sebesar zarah dalam hati dia ada kibir ni,
sombong. Dia ada sombong sikit dalam hati dia, bukan sombong Firaun, Qarun tu telah dah. Ini sikit ada sombong dalam hati tu sikit saja. Maka dia akan tidak layak untuk mencium bau syurga, satu. Dan diharamkan, dilarang daripada wala yaraha, dan tak dibenarkan melihat syurga. Allah. Tengok pun tak boleh. Macam kita pergi window shopping. Orang dia tak beli barang. Tapi saya datang nak tengok-tengok saja, saya nak survey. Survey pun tak boleh. Allah. Nak tengok pun tak. Rasa terhina kan? Betul. Rasa terhina. Pasal apa? Dulu kau di dunia, kau sibuk sangat nak menghina orang dengan konon-konon kemuliaan kau. Betul. Akhirat nanti engkau dihinakan Allah dengan jangankan kata wangian syurga tak boleh cium, tengok pun Allah Ta'ala tak bagi. Allah. Siapa? Orang sombong. Tak kiralah sombong dengan ilmu, sombong dengan rupa paras. Macam Da'i Anas, saya tengok dia steady saja. Kan, dengan hidung mancung. Saya perasan dia tak pakai spek pagi ni. Bila kru tanya mana spek, oh dia pakai contact person. Contact lens. Contact person. Dia pakai contact lens lah. Patut mata ada macam Hindustan sikit. Sikit-sikit. Ada. Tadi saya kena kata kata. Ya, bagi adil lah. Adil. Namun Dayana, jangan sombong. Betul. Ini semua pinjaman saja. Maintain. Nah, pinjaman saya. Ni pun saya pakai butang macam ni pun ada member tegur. Ingatkan traffic light merelit. Dah, jangan sombong. Sombong pakaian, sombong ilmu, sombong keturunan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di kalangan manusia ini di sisi Allah adalah yang takwa. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi tu jadikanlah sifat kerendahan, sebab kita ni asal dari tanah. Kenapa sifatnya melangit? Mesti terus kekal membumi, Ustaz. Ya, betul. Baik, seterusnya Ustaz, mungkin bila kita sebut tentang wangian syurga ni Ustaz, salah satunya ialah orang yang bila sebut tentang family, keluarga, tadi ada soalan daripada sahabat kita. Salah satunya ialah orang yang berkhidmat kepada ibu dan juga ayah, terutamanya yang telah uzur Ustaz, yang sakit dan sebagainya. Jadi adakah ini anak yang bakal mendapat haruman syurga dan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah? Sedikit pencerahan daripada Ustaz. Ya. Nak bercakap tentang khidmat seorang anak terhadap ibu, saya rasa saya pun tak layak nak bercakap. Tapi bila dah ditanya, kena cakap lah. Kan? Ya, saya tengok banyak contoh-contoh dalam hidup saya lah, di sekeliling kawan-kawan, kenalan-kenalan. Allah Ta'ala bagi rezeki yang tak pernah berkesudahan lah. Contoh Datuk Syukri, sahabat saya ni, dia khidmat dengan orang tua dia. Ayah dia meninggal, kemudian ada mak. Dia pun khidmat dengan mak dia. Keperluan ibunya pun diberikan sampailah mak dia meninggal dunia. Dan satu amalan yang saya tengok anak-anak yang berjaya ni adalah dia tak pernah lupa lah minta mak ayah dia doakan dia. Soal mak ayah dia berpelajaran tinggi, pangkat tinggi, jusasi, turus semua, bukan perbincangannya. Barokah doa mak, barokah doa ayah, itu adalah benda yang mengiringi perjuangan hidup kami. Betul. Dayanah boleh ada di sini, ramai orang berhajat pada beliau, khidmat beliau, barokah daripada doa mak ayah. Betul. Saya pun dengan izin Allah berada di sini pun juga barokah doa mak saya, ayah saya, keluarga semualah. Lepas tu jiran tanya pula, jiran pun saya lah. Okeylah, semua. Cikgu je tak? Cikgu lah, semua lah. Yang saya tak sempat sebut lah kan. Jadi, saya nak sebutnya apa? Tolonglah. Jangan pernah rasa berat hati untuk berkhidmat pada orang-orang tersayang. Kerana Nabi Sulaiman alaihissalam telah memberikan kita satu panduan, yang mana Nabi Sulaiman dalam dunia tak ada seorang pun yang seperti baginda yang memiliki 4 perkara dalam satu masa. Kuasa mutlak, dia Nabi, dia raja, dia kaya. Tak ada seorang pun. Ada orang dia Nabi tapi mungkin dia bukan raja. Nabi Sulaiman 4 benda ada pada dia, package. Salah satu kemuliaan Nabi Sulaiman kerana apa? Kerana dia juga berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Ta'ala berikan nikmat padanya, mensyukuri nikmat yang diberikan padanya, wa ala walidai, dan juga nikmat yang telah engkau berikan kepada ibu bapaku. Ini sifat anak yang bagus. Dalam doa, dalam perjuangan, dalam hidup, mak bapak tak pernah lekang di mulutnya. Barakahlah hidup kalian.
Lebih-lebih lagi kalau diuji dengan mak bapak yang uzur, yang sakit. Jadi anak-anak sekalian, janganlah pernah, walaupun tak dinafikan, penat, letih, berlari sana sini, kejap ambil cuti semata-mata nak jaga orang tua yang uzur, yang sakit. Mungkin ada pula di kalangan adik-beradik yang mungkin tak faham situasi, macam-macam lagi lah. Maka itu kita anggap sebagai mujahadah. Sebab itu guru saya pesan, dia kata kita berumah tangga dan berkeluarga itu ibadah. Menjalani hidup berkeluarga itu mujahadah. Allah. Kita kahwin, berumah tangga itu ibadah. Tapi sepanjang perkahwinan, sepanjang berkeluarga, ada isteri, ada anak, ada ibu, ada ayah, ada mertua, semuanya itu adalah mujahadah. Allah nak bagi pahala dengan cara itu. Betul. Sabar dengan ayah kita, sabar dengan mulut mak kita, sabar dengan karenah keluarga kita. Sebab mungkin pahala kita pada ibadah-ibadah lain tak cukup banyak kot. Betul. Allah nak bagi pahala dengan cara itu. Allah. Ada orang dia bawa mak dia bawa mak dia pergi umrah kan. Tak boleh nak pergi dah. Sampai tahun tu je cukup. Nah, dia bawa mak dia pergi umrah kan, dia boleh santun terhadap mak dia. Dia itulah dia khidmat lah. Khidmat. Saya tak boleh nak sebut banyaklah, tapi macam itulah. Sampai satu tahap tu kami-kami yang tengok ni Allah sebabnya, dan kesimpulan kami senang aja, patutlah Allah bagi itu pada dia dalam hidup. Betul. Maksudnya apa? Memang layak lah segala yang dia hajat tu Allah bagi dalam hidup. Sebab dia memenuhi hajat keluarganya, lebih-lebih lagi ibunya. Jadi ini cerita yang mungkin yang menonton ni ada yang dah tak ada mak. Betul. Mungkin ada yang kata, ustaz itu cerita yang ada mak, yang kami yang tak ada mak ni. Mungkin ada mertua. Ada mertua pun boleh. Kami ustaz mertua pun dah tak ada yang cadang cari mertua lain pula. Dia kata tapi saya tak berapa nak ni sangatlah. Tak boleh komen lah. Tak boleh komen lebih-lebih, melainkan boleh direnung kembali. Allahu akbar, insya-Allah. Mana pagi-pagi gua nak melawak tak serius sangat tadi kan. Tak boleh. Baik, wangian syurga ustaz. Tajuk kita pada pagi ini baik. Telah pun panjang lebar kita bicarakan bersama dengan Fadil Ustaz Ilyas Ismail dan tuan-tuan dan puan-puan para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah pun sampai Ustaz ke penghujung siaran pada pagi ini, di pagi Khamis yang barokah ini, dan mungkin sebagai tiga pelan tindakan terakhir, mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada para penonton untuk topik kita wangian syurga. Fadil Ustaz. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, agar kita ini berpeluang untuk mencium haruman syurga yang diizinkan Allah nanti ini adalah, pertama, jadilah kita manusia yang tawaduk, merendah diri. Sungguh pun hidup kita dihujani dengan rezeki yang pelbagai, dengan anak, dengan pangkat, dengan segala-galanya ada. Kalau cakap dengan orang tu, apa engkau dapat? Penuh mulut nak cakap, anak aku ni dah. Tawaduk. Alhamdulillah, ni semua kurniaan Allah. Satu. Keduanya, berhentilah jadi manusia yang lebih-lebih lagi wanita, para isteri yang suka-suka saja nak minta cerai daripada suami tanpa alasan yang munasabah. Dan yang ketiga, elakkanlah diri daripada menuntut ilmu bukan kerana Allah, kerana yang lain. Nak mendapat follower, buat ulasan-ulasan sebab nak dapat peminat, nak dapat orang-orang, dan niat duniawi bukan kerana Allah. Kerana itu juga, kalau niat bukan kerana Allah, nanti juga golongan yang diharamkan daripada mencium bauan syurga. Tiga pelan tindakan yang saya boleh tinggalkan pada para penonton semua. Itu je Dayana. Dan mungkin sedikit amalan, mungkin sedikit Ustaz boleh kongsikan, dan juga sebagai penutup lah untuk doa pada pagi ini. Mungkin ada doa-doa yang berkaitan dengan dambaan syurga ni Ustaz, wangian syurga ni. Ustaz boleh tutup dengan sedikit doa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita pada pagi ini Ustaz. Ya. Garam ada, kicap pun ada. Sayang lada terlupa bagi. Pantun ada, ceramah pun ada. Sayang belum doa lagi. Kena. Boleh Boleh Ustaz, insya-Allah. Lulus. Jadi marilah kita berdoa. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah
wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin. Amin. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami ya Allah. Kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan kami diterima oleh-Mu ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang bertuah, dapat mencium wangian syurga-Mu ya Allah. Jadikan kami manusia bertuah, dapat berjiran dengan kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti. Ya Allah, jadikanlah usaha kami, perniagaan, bisnes dan usaha kami ini mendapat keberkatan daripada-Mu dan kami berzakat dan memulangkan kembali harta pinjaman-Mu itu kepada masyarakat untuk mendapat redha-Mu ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi jazakumullah khair diucapkan kepada Fadil Ustaz Pemaila Ismail, guru kita. Semoga apa yang telah pun kita dengar dan juga kita ikuti, kita dapat sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, sama-sama kita doakan kepada guru kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia Fadil Ustaz, ditambahkan ilmu, diberikan rezeki yang barakah dan dimasukkan sama-sama kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya-Allah esok kita akan kembali bersiaran sebagaimana biasa. Fadil Ustaz, kita akan bersama esok dengan Fadil Ustaz Yaakob Yusra dengan tajuk Islam bukan kolot. Tajuknya esok kita akan bicarakan panjang lebar siaran langsung pada pagi Jumaat. Dan terima kasih sekali lagi kepada Fadil Ustaz dan juga kepada para penonton dan juga tajaan istimewa kita kepada pihak Dozi, dan semoga terus maju jaya dan jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada kerana tidak ada sempurna melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga berjumpa lagi, kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.